Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Share dulu. Share dulu. Okey, ambil nafas sikit. Okey, suara jelas? Sebelum kita mulakan, agaklah terlepas juga sebenarnya. Okey, boleh share pada kawan-kawan kita yang lain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali pada hari ini pada pukul 11.15. Saya kata tadi pukul 11 kan. Dah terlajak juga sikit, tak apa, minta maaf Maafkan saya di atas kelewatan tersebut. Siapa yang join boleh sharekan video ini, live ini, supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada video ini, daripada rakaman ini ke ataupun daripada live ni. Okey, pada hari ini kita akan muzakarahkan tentang tulisan Jawi menggunakan kitab Iqra kita macam biasa. Okey, pada hari ini kita akan muzakarahkan pelajaran Iqra yang ke-6. Okey, dalam sinopsis dekat belakang ni dia tulis pada Iqra 6 kita akan mempelajari tentang kaedah tambahan ejaan Jawi yang perlu dipelajari. Ada kaedah tambahan. Dia ada kaedah tambahan ataupun dekat dalam sini, kalau sini dia tulis hukum-hukum dan kaedah Jawi baru. Hukum-hukum dan kaedah penulisan Jawi baru. Okey, dia ada banyak. Dia ada beberapa hukum. Yang pertama hukum Darlung, yang kedua hukum luar Darlung. Lepas tu hukum Kaga. Kita ada hukum Rama. Kita ada hukum kata dasar yang lebih daripada 2 suku kata. Lepas tu kita ada hukum Aha. Lepas tu kita ada hukum lampau luar Darlung. Lampau luar Darlung dalam ni. Okey, kemudian dia bagi contoh. Contoh. Kemudian kita akan mempelajari, kita akan muzakarahkan tentang homografi. Maknanya perkataan Jawi homograf. Okey, ada dekat sini ada homograf hakiki, ada homograf tidak hakiki. Okey, kemudian ini contoh-contoh homograf. Lepas tu kita ada kata ganda setara. Kata ganda setara. Lepas tu kata ganda tidak setara. Okey. Lepas tu kita ada diftong. Bab diftong. Habis. Banyak juga kita belajar dalam Iqra 6 ni. Okey, jadi pada hari ini untuk tidak mengambil masa yang lama, untuk hari ini saya akan sentuh 2 hukum saja, iaitu yang pertama hukum Darlung dan yang kedua adalah hukum luar Darlung. Okay. Dalam Iqra 6 ni dia sebenarnya bagus kalau ada dia punya whiteboard ke ataupun macam mana kan, tapi saya cuba sampaikan dari segi teori dulu ataupun dari segi percakapan dulu, lisan dulu. Yang praktikal tu nanti saya akan adjust di masa yang lain ataupun di tempat yang lain, ataupun nanti saya buat episod yang kedua pula nanti kan. Kita pusing lagi sekali nanti yang dah kata sepintas lalu. Ni kita panggil macam sepintas lalu, macam pengenalan lah. Okey, pengenalan ataupun preview untuk kitab ni, untuk buku tulisan Jawi ni. Nanti lagi sekali saya akan balas lagi sekali, mungkin saya akan tulis dan sebagainya. Saya akan buat contoh-contoh.
Okey, untuk hari ini saya terus kepada topik kita ataupun bab tajuk kita, iaitu yang pertama, hukum Darlung. Hukum Darlung ni apa? Okey, hukum Darlung ni adalah, sekejap saya baca dia punya apa yang ada dalam ni, apa yang ditulis. Okey, hukum Darlung. Ejaan Jawi mengikut hukum Darlung berlaku apabila memenuhi syarat berikut. Dia ada 4 syarat. Yang pertama, kata Melayu jati dan kata serapan selain daripada Arab dan Parsi. Yang kedua, suku kata akhir dan pra-akhir adalah suku kata terbuka dan diakhiri dengan vokal A. Okay, syarat yang ketiga, suku kata akhir dimulai dengan salah satu huruf Darlung, iaitu dal, ra, lam, waw dan nga. Itu yang dipanggil, sebab itulah wujudnya perkataan Darlung tu. Darlung tu apa? Darlung tu adalah satu kata daripada huruf apa? Daripada huruf dal, ra, lam, waw dan nga. Cuba dal, ra, jadi dar, lam, waw, nga, jadi lung, darlung. Tu yang jadi Darlung tu. Okay, dia berkaitan, maksudnya dalam hukum Darlung ni kita akan membincangkan ataupun kita akan memuzakarahkan tentang kalaulah huruf dal, ra, lam, waw dan nga ni ada di hujung, hujung ataupun huruf yang akhir. Lepas tu dia pula berbunyi dengan vokal A. Okey, dia pula berbunyi dengan vokal A. Adakah dalam ejaan Jawi, dalam penulisan Jawi, dia perlu letak alif ke tak perlu letak alif? Tu yang kita nak bincangkan dekat dalam hukum Darlung ni. Okey. Syarat yang keempat tadi dia kata, mengikut hukum ini, huruf alif hendaklah ditambah di akhir kata kecuali pada ejaan Jawi tradisi yang sedia ada. Perkataan-perkataan, kalimah-kalimah tradisi yang dikekalkan tu, itu tak termasuk. Walaupun huruf kalimah-kalimah tradisi itu berakhir dengan huruf dal, ra, lam, waw, nga, tapi dia tetap tidak perlu dimasukkan huruf alif. Okey. Contohnya kat sini dia bagi contohnya macam ada, tiada, pada, kepada, daripada. Walaupun dia berakhir dengan huruf dal, tapi kalau ikutkan dia adalah dalam hukum Darlung, tapi disebabkan dia adalah perkataan tradisi yang dikekalkan, jadi tak perlu letak alif. Itu maksud dia. Maknanya saya ringkaskan, dalam hukum Darlung ni adalah dia membincangkan, dia menentukan kat kita, adakah perlu letak alif ke tak perlu letak alif kalau satu-satu perkataan tu dia diakhiri dengan huruf dal, ra, lam, waw dan nga. Okey, jawapan dia adalah perlu diletakkan alif. Perlu diletak alif. Kalaulah apa-apa kalimah diakhiri dengan 5 huruf Darlung ni, maka dia perlu ditambahkan alif. Okey, dia bagi contoh kat sini. Dia bagi contohnya macam nga. Okey, nga termasuk dalam huruf kelima Darlung, nga. Jadi ejaan nga tu dia perlu letak alif. Okey, dia perlu letak alif. Nga alif. Dia tak boleh nga alif nga. Nanti jadi ngang. Okey, nanti akan bunyi dia akan jadi ngang. Jadi nak selamatkan daripada ada double meaning ataupun ada dua sebutan yang mendatangkan maksud, jadi dia letakkan alif. Jadilah nga. Okey, contohnya macam lada. Okey, lada berakhir dengan huruf dal, jadi kena letak alif. Darah berakhir dengan huruf ra, kena letak alif. Okey. Bawah berakhir dengan huruf waw, kena letak alif. Lawa, kala berakhir dengan huruf lam, jadi kena letak alif. Macam tu Itu adalah contoh-contoh dia. Okey, seterusnya ringkas je kan, hukum Darlung kan. Ringkas je. Dia berkaitan, saya ulang balik kesimpulan hukum Darlung ni adalah jika perkataan diakhiri dengan huruf dal, ra,
lam, waw dan nga. Jadi dalam tulisan Jawi, dia perlu diletakkan alif di hujungnya untuk mengelakkan kekeliruan ataupun ada double ataupun ada dua sebutan yang mendatangkan maksud. Okey. Yang kedua, kita sentuh pula bab hukum luar darlung. Hukum luar darlung. Apa dia maksudnya hukum luar darlung ni? Bermaksud adalah tadi yang darlung tadi 5 huruf, dal, ra, lam, waw dan nga. Hukum luar darlung ni adalah huruf yang selain daripada 5 ni. Selain daripada dal, ra, lam, waw, nga. Maknanya kalau 5 huruf ni diakhiri dengan 5 huruf ni, kita perlu letak alif. Dan sebaliknya pula, selain daripada huruf darlung ni, kalau dia menjadi huruf yang terakhir dalam satu-satu perkataan, maka dia tak perlu letak alif. Maka dia tidak perlu diletakkan alif. Okay. Kecuali dia ada untuk hukum luar darlung ni dia ada kecuali. Okay. Kecuali apa? Okay, sekejap Mula-mula saya akan beritahu dulu apa contoh-contoh perkataan hukum luar darlung ni. Okey, hukum luar darlung. Dekat dalam ni dia kata, apa? Contohnya macam kita eja raja. Raja. Dia berakhir dengan huruf jim. Jim huruf darlung tak? Bukan. Jadi masa eja dia, masa kita buat penulisan, dia tidak perlu diletakkan alif. Raja, raja, raja. Ataupun kat sini tulis mata, 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 mata. Okey, mata tak perlu letak alif sebab huruf ta bukan huruf darlung. Lepas tu bata, bata dia berakhir dengan huruf ta dan ta bukan huruf darlung. Lepas tu saya, ya bukan huruf darlung. Kata, ta bukan huruf darlung. Kaya, bapa, pa bukan huruf darlung. Sama, mim bukan huruf darlung. Mana, nun bukan huruf darlung. Jasa, baca, tanya, okey. Huruf sa, huruf ca dengan huruf nya bukan huruf darlung. Jadi tak perlu diletakkan alif. Okey, tidak perlu diletakkan alif pada hujungnya. Okey. Tapi hukum luar darlung ni dia ada kecuali. Okey, apa kecuali dia? Apa pengecualian dia? Pengecualiannya adalah kalau kita sebut dia tak letak alif. Kalau dia tak letak alif, dia mendatangkan, kalau dia tak letak alif, bila kita sebut, dia akan mendatangkan, dia ada persamaan, dia ada maksud perkataan lain. Maka jika perkataan tu ada macam tu, ada berlakunya kekeliruan macam tu, dekat situ je baru kita letakkan alif di huruf-huruf yang luar daripada darlung. Okay. Faham tak saya punya ayat ni macam berpusing-pusing tak? Okay. Saya tengah cari saya sambil kepala otak saya sambil mencari ayat-ayat yang mudah untuk disampaikan. Okey. Kita bagi contoh kat sini, hukum luar darlung yang perlu diletakkan alif. Okay, contoh dia macam ni. Okey, contoh dia macam ni Contohnya puasa. Okey, contohnya puasa. Okey. Puasa. Jadi kalau ejaan puasa, P-U-A-S-A, kalau kita jadikan dia Jawi, kita akan eja pa waw alif sin. Pa waw alif sin. Okay, kalau ikutkan sin ni dia huruf darlung ke tak? Sin bukan huruf darlung. Okey, tapi kalau kita cuma eja pa waw alif sin, jadi dekat situ kita sebenarnya nak tulis puasa. Tapi bila orang baca, dia boleh jadi perkataan apa? Dia akan jadi perkataan puas. Dan puas ni ada maksud dia. Ada maksud yang betul-betul digunakan.
mendatangkan maksud. Jadi kat situ untuk mengelakkan kekeliruan yang macam itu, jadi dekat sin tu walaupun sin bukan huruf darlung, tapi untuk elakkan kekeliruan dia kena letak alif. Dalam ejaan puasa, dalam ejaan puasa perlu letak alif. Jadi kita perlu eja pa waw alif sin alif. Walaupun sin tu bukan huruf darlung, tapi kena letak alif juga. Sebab apa? Sebab ditakuti, dikhawatiri akan berlakunya kekeliruan makna, akan berlakunya kekeliruan maksud, akan berlakunya kekeliruan maksud. Okay, baik. Habis sampai situ saja. Okey, untuk itu sampai di sini saja kelas muzakarah tulisan jawi kita pada hari ini. Diharapkan apa ini hukum darlung dan hukum luar darlung ni, asatizah di luar sana, ustaz-ustaz di luar sana, ustazah-ustazah di luar sana boleh faham tentang dia punya perbezaan antara ni. Bermaksud kat sini, walaupun dia adalah kaedah yang baru, tapi sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya kita ada satu pegangan, yang mana kita yakin. Okey, yang mana kita yakin. Okey, kalau darlung kena letak alif. Kalau tak darlung jangan letak alif. Tapi kalau tak darlung, dia datang dua maksud, kena letak alif. Maknanya kita tahu, kita ada satu pegangan yang mana kita tahu dia tu kena letak alif ke tak kena letak alif. Kalau tidak kan, saya pun sama juga. Saya pun berlaku perkara yang sama. Kadang kita tengah tulis-tulis, dia ni nak letak alif ke tak? Nak letak alif ke tak? Perlu letak alif ke tak? Kita macam confused. Lepas tu kita confused pula. Dia ni ejaan baru ke ejaan lama? Ejaan baru macam mana Ejaan lama macam mana macam tu. Jadi untuk elakkan perkara ni, setidak-tidaknya kita dah ada satu pegangan yang mana kita yakin. Okey, kalau darlung je kena letak alif. Kalau tak darlung jangan letak alif. Senang. Okey Okey, lepas tu mungkin kita akan ada satu, mungkin ada, kalau mungkin veteran-veteran dia akan ada satu pendapat yang lain. Sekurang-kurangnya kita tahu mereka mengikut ejaan jawi yang lama, kita belajar ejaan yang baru. Tak salah. Maknanya bila dia beritahu sebenarnya salah macam ni, sebenarnya tak ada alif. Padahal kita dah tahu dah ini adalah perkataan yang ejaan baru, yang itu ejaan yang lama kita tahu. Jadi kita tak adalah nak berbalah sangat pasal tu. Okey. Tuan Ezani Muhammad Talha, maaf ustaz bertanya, okey. Buku ustaz ni ada jual tak? Ada. Ada dijual di ni, saya beli dekat Popular. Saya beli dekat kedai buku Sinaran. Saya beli buku ni dekat Sinaran, kedai buku Sinaran. Tapi tak silap saya dekat Popular pun ada. Popular pun ada. Okay, tapi kalau tuan contoh, kalau macam tuan ada dekat area-area Seremban ke apa ke, bolehlah beritahu saya. Cuba tengok dekat Sinaran Seremban ataupun Popular. Cuba tengok kat situ. Saya beli dekat saya beli dekat Sinaran. Okey, betul tu Ustaz, sama dengan saya. Memang kita sama. Kita ada masalah yang sama, iaitu kita keliru. Kita keliru sama ada perkataan ni, apa perkataan lama dia dulu, masa sekolah rendah dulu, sekolah agama, sekolah petang, kita selalu baca macam ni, eja macam ni, tapi kita tahu dah ada perubahan tulisan jawi ni, ada satu inovasi dalam subjek tulisan jawi ni, penulisan tulisan jawi, tapi kita masih tak tahu lagi mana yang perlu diubah, mana yang perlu dikekalkan, mana yang perlu letak alif, mana yang tak perlu letak alif. Macam tu. Dulu saya nak eja nama saya sendiri pun saya confuse. Contohnya nama saya Muhammad Halizawan, kan? Wan tu kan? Wan ni nak letak A ke tak letak A? Wan ni nak letak A ke tak letak A? Jadi sekarang ni kita dah tahu dah, kena letak A ke tak kena letak A. Wallahu a'lam. Okey, tuan di KL okey baik. Okey, tuan di KL okey baik. Kalau di KL cuba tuan, kalau di KL cubalah tuan tengok dekat kedai buku sana, kalau ada Sinaran ataupun Popular, ataupun kalau tuan boleh PM saya, nanti saya bagi nombor WhatsApp saya, kita PM tepi. Boleh okey baik. Okey, sampai sini saja live saya. Okey, Tuan Ezani Muhammad Talha, nanti kita akan jumpa lagi pada besok hari. Pada besok hari kita muzakarahkan hukum jawi yang lain pula.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.